Baiklah, saya terima masalah daripada Bradley. Saya tidak tahu apa nama akhir dia. Saya andaikan sebagai dia saja. Saya tidak tahu di mana dia tinggal. Tetapi masalah yang diberi agak menarik. Dan saya tidak fikir saya telah selesaikannya sebelum ini. Maka saya fikir ia berbaloi untuk saya selesaikan. Jika saya baca betul-betul masalah yang diberi, saya dapati ianya 3 sinus kuasa 2x ialah sama dengan 1 tambah kosinus x. Itu ialah masalah yang diberi. Maka mulanya ianya kelihatan seperti masalah yang agak susah. Tetapi anda tidak boleh selesaikan untuk x. Anda akan ada lengkung sinus dan punca kuasa dan kosinus dan lain-lain. Dan lain-lainnya. Maka cara saya mendekati ini ialah bila-bila masa saya lihat kosinus x di sini tetapi kemudian saya lihat sinus kuasa 2 di sini. Jadi saya mula fikirkan apa identiti trigonometry pada pelupusan saya dan apa identiti trigonometry yang melibatkan sinus kuasa 2x. Okey. Saya akan panggil trigonometry sebagai trig. Baiklah, asas utama identiti trig. Dan ini keluar dari unit bulatan definisi fungsi trig. Jadi adakah sinus kuasa 2x tambah kosinus kuasa 2x ialah sama dengan 1? Saya ulangi. Sinus kuasa 2x tambah kosinus kuasa 2x sama dengan 1. Adakah ia benar? Dan keluar fakta persamaan bulatan. Baiklah, ialah x kuasa 2y kuasa 2 ialah sama dengan radius kuasa 2. Tetapi ianya sama dengan 1 kuasa 2. Tetapi diharapkan anda dapat hafal sekiranya anda telah lihat video tentang trig. Maka apakah sinus kuasa 2x bersamaan dengan? Baiklah, mari kita selesaikannya. Maka sinus kuasa 2x ialah sama dengan 1 tolak kosinus kuasa 2x, bukan? Sama dengan 1 tolak kosinus kuasa 2x. Maka kita boleh gantikan terma ini dengan ini. Kita boleh gantikannya dengan yang ini. Dan apa ia beri kita? Baiklah, kita hanya bermain pada titik ini. Tetapi sekurang-kurangnya cara itu semuanya dalam terma kosinus x. Jadi, maka kita lakukan itu. Mari kita gantikan. Maka kita dapat 3 darab sinus kuasa 2x. 3 darab sinus kuasa 2x. Kita baru tunjukkan bahawa sinus kuasa 2x ialah sama dengan 1 tolak kosinus kuasa 2x. Darab 1 tolak kosinus kuasa 2x. Ini ialah apa yang kita dapat ialah sama dengan 1 tambah kosinus x. Kita boleh permudahkannya. 3 tolak 3 kosinus kuasa 2x ialah sama dengan 1 tambah kosinus x. Okey, saya tidak tahu. Untuk keseronokan, mari letakkan semuanya ke kanan. Persamaan. Baiklah, anda akan lihat ianya bukan hanya untuk keseronokan. Baiklah, kosong, bukan? Saya akan... Okey, mari letakkan ini pada bahagian kanan. 3 kosinus kuasa 2 x. Dan mari kita lihat. Kita perlu tolakkan 3 dari bahagian ini. Baiklah, mari tuliskan kosinus x tambah kosinus x ya. Dan 1 tolak 3 ialah negatif 2.
Kita tuliskan di sini negatif 2. Mari pastikan saya tidak melakukan kesalahan tidak wajar. Kita ada negatif 3 di sini. Kita tambahkan 3 kosinus X. 3 kosinus X kuasa 2X kepada kedua-dua bahagian, bukan? Kita tolakkan 3 daripada kedua-dua bahagian. Tolak 2 dan kosinus X ialah kosinus X. Sekarang apa yang kita boleh buat? Baiklah, di sini di mana ia jadi menarik, anda boleh lihat, bukan ianya menarik? Kerana ia kelihatan seperti persamaan kuadratik. Ianya seperti persamaan kuadratik. Kecuali fakta selain daripada ada AX kuasa 2. Itu kira perbezaan yang ada pada sini. Tetapi, selain daripada itu, ia kelihatan seperti persamaan kuadratik. Tambah BX tambah C, kita ada kosinus kuasa 2X. Okey. Maka selain daripada X kuasa 2, kita ada keseluruhan kosinus X kuasa 2. Maka apa yang saya masukkan dengan itu, mari lakukan penolakan. Dan saya fikir ia akan jadi lebih jelas kepada anda. Okey. Kita lakukan penolakan. Saya hanya pilih huruf secara rawak. Ianya sama dengan kosinus X. Baiklah. Maka kita ambil kosinus X daripada ini dan gantikan mereka dengan A. Apa kita akan dapat? Saya akan tukarkannya. Maka saya mahu letakkan kosong pada bahagian itu sama dengan kosong. Maka kita dapat 3. Baiklah, kosinus kuasa 2X itu ialah sama dengan kosinus X kuasa 2. Betul bukan? Maka kita dapat 3A kuasa 2 tambah A tolak 2 sama dengan kosong. Itu ialah persamaan yang kita dapat. Sama dengan kosong. Sekarang kita ada persamaan yang tulen. Seperti yang anda lihat di sini. Dan kita boleh selesaikan menggunakan persamaan kuadratik. Baiklah, kita boleh selesaikan ini menggunakan persamaan kuadratik kita. Maka apa persamaan kuadratik? Mari saya tuliskan di sini. Baiklah, negatif B tambah atau tolak punca kuasa 2B. Kuasa 2 tolak 4AC. Itu ialah persamaan kuadratik. Semuanya kita perkan dengan 2A. Maka apa punca persamaan ini? Baiklah, apa tolak? Okey, saya ingat A ini ialah berlainan dengan A ini. Mungkin saya tidak patut gunakan A sebagai huruf. Tetapi ini A, B dan C dalam persamaan kuadratik yang mewakili perkali. Maka ini ialah A. Ini ialah A. B kita ialah 1. Dan C hanya negatif 2 atau tolak 2. Maka apa punca ini? Baiklah, kita akan... Okey, A yang selesaikan ini, A boleh sama dengan... Baiklah, saya tahu saya mengelirukan anda, tetapi saya boleh lukiskan ia berlainan. Mari lakukan ini selain daripada A sama dengan kosinus X. Baiklah, kita padamkan yang ini. Mari saya katakan itu... saya tidak tahu, mungkin saya pilih satu huruf yang tidak berkaitan. Baiklah, saya katakan ini D. Maka 3D kuasa 2 tambah D tolak 2. Okey, sekarang A, B dan C pastinya berkali. Maka jawapan kepada ini ialah D. Kerana apa? Kerana saya tidak mahu gunakan A, B atau C. D sama dengan negatif B. Baiklah, B ialah 1. Tolak
1, negatif 1. Dan ini sepenuhnya janggal kepada anda. Anda patut melihat semula video persamaan kuadratik dan ia akan membantu anda. Okey? Negatif B kuasa 2. Baiklah, itu 1 kuasa 2 tolak 4 AC. Maka tolak 4 darab A darab 3 darab C. C ialah negatif 2 atau tolak 2, bukan? Maka kita dapat A. Negatif itu dibatalkan, kita ada 2 di sini. Maka semuanya per 2 darab A. A ialah 3, maka kita ada ia per 6. Maka ini sama dengan tolak 1 tambah atau tolak punca kuasa 2. Seperti ini. Apakah ini? 4 darab 3 darab 2. 24 tambah 1. Jadi, ianya 25. Ianya berkesan. Berkan dengan 6. Maka itu sama dengan tolak 1 tambah atau tolak 5 per 6. 5 per 6. Okey, kita tuliskan seperti ini. Dan apakah puncanya? Puncanya ialah, okey, apakah tolak 1 tolak 5? Negatif 1, negatif 5. Okey, itu tolak 6 per 6. Maka ianya negatif 1. Apakah yang satu lagi? Tolak 1 tambah 5 ialah 4. Maka kita dapat 4. 4 per 6 ialah 2 per 3. Jadi kita dapat jawapan di sini 2 per 3. Maka penyelesaian kepada persamaan, mari saya padamkan ruang ini. Mari saya lakukannya supaya kelihatan tidak serabut dan semak di sini. Okey, saya akan padamkan ini. Okey. Okey, apa yang saya lakukan sebenarnya? Oh, mungkin saya mau pergi. Okey, saya buangkan yang ini. Anda tahu identitinya. Okey, saya buangkan yang ini ya. Dan anda juga tahu persamaan kuadratik. Bukan? Okey, kita juga buangkan bahagian ini. Okey, mari kita lihat. Sebenarnya mari saya buangkan ini juga. Padamkan ruang yang ini. Okey, kita padamkan. Supaya kita boleh melakukan pengiraan lebih banyak. Saya mahu tinggalkan ini kerana ia menunjukkan bagaimana akan bertukar kepada kuadratik. Tetapi selain daripada punyai dalam terma pun boleh ubah, kita boleh ada dalam terma cosinus X. Okey, saya tinggalkan yang ini. Dan kemudian kita boleh buat D di sini sama dengan cosinus X. Baiklah. Maka jawapan kepada persamaan ini ialah kuadratik ini. Kita buatkan yang baru. Adakah D sama dengan tolak 1 atau 2 per 3, bukan? Negatif 1. Kemudian 2 per 3. Tetapi pasti kita boleh buat penolakan sebelum ini. D ialah sama dengan cosinus X. Maka jawapan kepada persamaan ini dalam terma X. Okey. Ialah jawapan kepada persamaan ini. Cosinus X, ialah sama dengan tolak 1 atau cosinus X ialah sama dengan 2 per 3. Ia ada 2, sama ada negatif 1 ataupun 2 per 3. Ianya senang, bukan? X ialah sama dengan lengkung cosinus tolak 1. Arc cosinus ataupun lengkung cosinus tolak 1. Saya selalu lupa jika ada 2C apabila anda buat lengkung cosinus. Baiklah, pada darjah apa atau nilai radian,
Okey. Kosinus X sama dengan negatif 1. Baiklah, ianya pi bukan? Ianya pi. Maka X boleh jadi sama dengan pi, iaitu juga 180 darjah. Ianya sama dengan pi. 180 darjah. Okay, kita buat dalam kurungan seperti ini. Baiklah, ini tidak mudah. Saya rasa saya perlu gunakan kalkulator untuk ini. Melainkan saya, whoops. Anda mungkin tidak sedar, tetapi Google sebenarnya ia ada fungsi yang lebih baik daripada kalkulator. Ianya adalah kalkulator. Dan apabila anda lihat, ianya lebih maju daripada kalkulator yang lain. Jadi, kita boleh gunakan Google untuk cari apa yang kita mahu cari. Kita boleh cari lengkung kosinus 2/3 menggunakan Google. Mari lakukan itu. Maka, lengkung kosinus. Saya tidak tahu sama ada ejaan yang saya buat ialah betul. 2/3. Okey. Google beritahu kita bahawa 0.841 dan banyak nombor. Okey, 0.841068671 bla 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 yang di belakangnya. Jadi itu adalah apa yang Google beritahu kita. Maka X ialah sama dengan lengkung kosinus 2/3. Kosinus 2/3 atau lengkung kosinus 2/3. Maka X ialah sama dengan 0.8416. 0.8416. Maka kita lihat sama ada ianya berkesan atau tidak. Maka kita akan lihat untuk keseronokan sama ada ia berkesan. Mari kita gantikan pi kepada persamaan ini. Kita akan sama ada kita boleh dapat jawapan yang betul atau tidak. Baiklah, apa sinus untuk pi? Mari saya padamkan semua ini supaya kita boleh periksanya. Okey, saya hanya akan periksa pi 0.84. Dan saya tidak tahu ianya tidak kemas, tetapi anda boleh lakukan itu dalam masa anda sendiri. Maka mari kita periksa pi. Baiklah, kita akan periksa pi untuk mengetahui jawapannya. Okey, kita buangkan bahagian ini. Okey, maaf, itu bukan apa yang saya mahu lakukan. Okey, kita padamkan kesemua ini. Dan biarkan ianya kosong seperti ini. Maka, kita pastikan ia berkesan dengan pi. 3 sinus kuasa 2 pi ialah sama dengan 1 tambah kosinus pi. Okey, baiklah, apa sinus pi? Ini ialah sama dengan 3 sinus pi kuasa 2. Okey, ini ialah sama dengan 1 tambah kosinus pi. Baiklah, sinus pi ialah kosong, bukan? Jadi, nilai pi apabila anda pergi 180 darjah ialah kosong. Maka, ini ialah kosong. Dan apa kosinus pi? Kosinus pi ialah negatif 1. Maka 1 tambah tolak negatif 1. Baiklah, ini benar. Maka pi berkesan dalam persamaan itu, saya rasa jika anda gantikan ianya dengan apa-apa pun, ianya berkesan. Seperti yang kita telah buktikan. Jadi, kita telah buktikannya dan terima kasih Bradley kerana hantar ini dan saya rasa masalah ini agak kemas. Kerana ia kelihatan seperti trigonometri. Dan ianya trigonometri tetapi anda perlu tahu sedikit identiti. Dan kemudian anda perlu kenal pasti ia sebagai persamaan kuadratik. Jumpa anda di video akan datang.